Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, kita hari ini kita surah Al-Falaq ya, surah Al-Falaq. Kalau bercakap tak payah kokolah lah, bila ngaji baru kokolah. Surah Al-Falaq. Al-Falaq itu bermaksud macam kita kata ilmu falak lah. Ilmu falak, kalau kita ilmu falak, ilmu kaji bintang kan ya. Tapi kalau Al-Falaq dalam Quran ni maksudnya subuh ya, waktu pagi ataupun. Okey. Ilmu bahasa Arab ni ya, bagi yang permulaan pun tak ada masalah. Tak ada isu langsung bagi yang 0, kosong, tak ada masalah. Ikut je. Kalau perlu catat dalam satu buku nota silakan. Lebih baik ya. Nota kita bagi dalam grup, tapi kalau nak catat sendiri tambah pun tak apa. Okey, kita bila belajar bahasa Arab ni, kita nak belajar grammar dia lah, nahwu dia. Baca dah pandai ya, tajwid. Tajwid hanya tolong baca je, tapi kita masih tak faham apa yang kita baca. Macam English lah. Ni kalau nak cakap English tak tahu grammar, macam mana nak cakap English? Betul tak? Sama ya. So dalam ilmu bahasa Arab ya, kita kata je bahasa Arab, dia mesti ada tiga bab. Satu, isim, dia tak kisahlah nak mula mana pun. Isim adalah kata nama ataupun noun ya. Lepas tu fi'il, isim tu Arab dia lah. Isim tu Arab dia, kata nama ataupun noun. Tiga ni try language ya, tiga bahasa dia. Lepas tu dia punya fi'il ya, fi'il ataupun kata kerja ataupun verb. Okey, dah dua. Dan satu lagi ni bukan isim, bukan fi'il. Dia macam tu, dia panggil harf ya. Ejaan dia harfun, ejaan dia ya, tapi kita matikan fun tu dia jadi harf. Harf ni kalau orang nak panggil kata sendi ke apa ke, tak ada masalah, silakan ambillah nak kata sendi ke apa, yang penting harf ini bukan isim, bukan fi'il. Buat masa ni okey ya semua ya, boleh? Alhamdulillah. Maida kalau rasa blur tanya tahu, jangan malu-malu. Ustazah tak nak siapa-siapa pun tertinggal ya. Tak apalah, ada kawan yang dah pandai, no problem. Ada kawan yang dah pandai dulu, Ustazah belajar pun ada kawan yang dah pandai ya. Jadi kita belajar sama-sama. Kalau rasa blur bagi tahu, tak ada masalah ya. So itulah tiga bab utama. Isim, fi'il, harf. Okey, nota yang kita bagi ni lebih kepada isim. Kita memang mulakan, tapi bebas ya, kita nak mula fi'il dulu ke isim ke, tak ada masalah. So nota yang kita bagi, yang Lina bagi tu, Ustazah minta semalam dia bagi separate ya, separate. Mula-mula dia bagi tu, dia bagi lamsam. Lamsam tu mungkin orang tengok pening kepala. So semalam tu Linda ada bagi 6. Nanti kalau kita jumpa baru kita bagi tahu. Okey, kita tengok surah Al-Falaq kita. Bismillah, samalah macam kita dah buat yang tu, yang 2 minggu lepas ya. Ni. Okey, kita ambil perkataan kul ya. Kul itu sama. Surah ni semua ada kul. Surah ni kan semua ada kul. Kul ini paling tak pun walaupun dia jatuh dalam kategori fi'il. Dia kategori dia fi'il tapi kita belum belajar fi'il. Tapi tak apa, ambil dulu. Kul itu adalah fi'il. Fi'il ni maksudnya kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab, kata kerja dia macam ni tau. Permulaan bahasa Arab bermula dengan kata kerja past tense yang telah berlaku. Itu cara nak belajar ilmu bahasa Arab. So kalau kita kata fi'il dalam bahasa Arab, dia mula dengan fi'il madhi. Madhi maksudnya past tense ya. Atau satu lagi kata kerja yang sedang berlaku hari ini dan juga untuk future. Itu dia dua-dua tu. Dua-dua dia pakai satu kata kerja ya. Untuk yang sedang berlaku dan untuk masa depan ya, future, dia menggunakan satu fi'il ya, kata kerja dipanggil fi'il mudhari'. Mudhari' boleh guna dua-dua. Kalau fi'il madhi hanya digunakan untuk yang telah berlaku, perkara telah berlaku, untuk hari ini yang sedang berlaku dan untuk akan datang dia gunakan fi'il mudhari'. Okey, dan satu lagi, tadi satu dua, yang ketiganya fi'il amar. Fi'il amar ini maksudnya perintah. Perintah maksudnya suruhanlah apa yang Allah suruh kita. Solatlah kamu, keluarkanlah zakat, berbuat baiklah Pak. Dia suruh. Ataupun jauhilah maksiat. Apa-apa saja suruhan itu dipanggil fi'il amar. Dan kul ini jatuh dalam kategori fi'il amar, perintah. Kul bermaksud katakanlah. Maksudnya, kita ambil sikit-sikit yang tu dulu. Catat ya. Okey, lepas tu kul tu Allah bercakap dengan Nabi kan? Kul, maksudnya kul wahai Muhammad sebenarnya, tapi tak nampak nama Nabi Muhammad kat situ ya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya a'udzu. Kita ambil terus ya. A'udzu ni dia bermula dengan hamzah ya, dia bermula dengan huruf hamzah, okey? Dan
hujungnya, a'udzu hujungnya baris depan. Itu cara kita nak kenal fi'il mudhari'. Cara kita nak kenal. Kita belum bagi nota lagi untuk fi'il, tapi catat je dulu, ya. So di sini hamzah ini maksud saya ataupun aku, ya. Aku berlindung ataupun aku mohon perlindungan. A'udzu itu maksudnya hamzah itu itu bermaksud ana sebenarnya. Ana, ya, diambil saja, ya. A'udzu aku berlindung ataupun aku mohon perlindungan. Itu bentuk fi'il mudhari'. Kalau kul tadi bentuk fi'il amar, a'udzu bentuk fi'il mudhari'. Ingat, jangan risau. Nota kita belum catat je dulu, ya. Okey. Bi rabbi. Okey, bi itu seperti yang Linda hantar semalam. Linda ada hantar haraf jar. List, ya, satu list yang ada 2 keping rasanya kat situ, ya. Ada haraf jar, jar, ya, dia ada 8, ya, kat situ. B tu huruf ba yang berbaris bawah. Dia memang baris bawah B, dia tak pernah baris babu, tak pernah, ya. So itu salah satu daripada haraf jar yang kawan kita hantar semalam. So selepas haraf jar itu, selepas dia Rabbi. Rabbi tu Rabb lah. Rabbuna, Rabbana, ya Rabbi. Patutlah Rabb tu maksudnya Rabb, Tuhan, ya. So selepas fi'il haraf jar mesti isim. Itu wajib. Selepas haraf jar mesti isim. Macam 2 minggu lepas kawan kita tanya, boleh tak selepas haraf jar itu isim yang ada alif lam? Ya, boleh. Dia tanpa alif lam pun boleh, isim yang ada alif lam pun boleh, tak ada masalah, ya. Okey, bi rabbi. Sebab asalnya kalau lah tak ada bi tadi, haraf jar tadi, kalau dia tak ada rab tu asalnya baris dia rabbun. Itu asalnya. Rabbun, ya. Dia baris depan. Okey, perkataan bahasa Arab, apa sahaja perkataan bahasa Arab, original form dia, ya, bentuk dia akhirnya mesti baris depan. Contohnya Allahu, contohnya, okey. Rasulu, contoh, dia mesti baris depan. Itu original form dia. Tetapi dia boleh berubah daripada Allahu tadi, dia boleh jadi Allaha, dia boleh jadi Allahi. Nampak? Jelaskan kat situ, ya. So, kenapa dia jadi Allaha ataupun Allahi tadi baris dia berubah? Itu ada sebab. Itu yang kita nak belajar tu. Okey. Haraf jar, fungsi haraf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Tadi Rabbi tu asalnya Rabbu ataupun Rabbun. Dia tak kisah, ya, 2 baris atau 1 baris. Kita nak cakap Rabbu pun boleh, kita nak cakap Rabbun pun boleh. Yang penting dia 2 baris depan. Itu asalnya, tapi bila ada bi tadi haraf jar, dia jadi Rabbi. Bu tadi jadi bi. Nampak dia punya perubahan baris dia. Haraf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Isim tu ada alif lam pun boleh, tak ada alif lam pun boleh, tak ada masalah. Faham kat situ, ya? Siapa-siapa yang blur tanya je, tak ada masalah. Okey, kalau dari segi maksud, katakanlah wahai Muhammad, walaupun tak ada nama Muhammad kata, a'udzu, aku mohon perlindungan bi rabbi, dengan Rabb. Maksudnya dengan Tuhan lah, dengan Allah, ya. Rabb apa? Rabb siapa? Contohnya. Jadi dia masih belum kenal Rabb siapa, Rabb apa ke. Rabb al-falaq. Al-falaq. So dia Rabb tadi kita tak tahu Rabb mana, betul tak? Dengan Rabb mana, ya? Bila kita bercakap kita nak tahu ada seorang budak mana. Contohnya lah. Jadi untuk kita kenalkan tadi Rabb apa ke apa, dia sandarkan perkataan Rabb itu kepada al-falaq. Rabb yang telah menciptakan waktu pagi. Al-falaq maksudnya pagi. Ya. So dia terus menjadi kenalah Rabb yang menciptakan waktu pagi, Rabb yang menciptakan waktu petang, Rabb yang menciptakan malam, Rabb yang menciptakan siang, semua refer kepada Allah. Kalau kita nak guna nama Allah boleh, tak ada masalah. Tapi dalam bentuk perkataan lain, Rabb al-falaq lah, Rabbal alamin, Rabb al-alamin, Rabb itu dia sandarkan. Sebab kalau kita letak Allah, semua orang dah tahu Allah. Betul tak? Allah itu adalah kata nama khas. Letak je Allah, tak payah nak sandar-sandarkan Allah apa tak payah. Sebab Allah memang kata nama khas, ya. Tapi bila Rabb ini dia bukan kata nama khas, dia lebih umum tau. Sebab tu apa-apa yang umum kita tak kenal dia, tak tahu dia. Jadi untuk bagi dia untuk lebih dikenali, kita kena sandarkan kata-kata umum ni tadi kepada benda lain, baru kenal. Katakanlah sebuah masjid. Sebuah masjid umum, ya, istilah dia nakirah. Bagi contoh, masjid mana? Sebab kita tak tahu masjid kat mana. Tapi bila kata Masjidil Haram, kita sandarkan masjid kepada Al-Haram, terus kita tahu yang dekat Mekah. Faham? Itu fungsi sandaran. Menyandarkan satu isim yang umum ataupun menyandarkan an-nakirah. Nakirah maksudnya isim yang umum, ya. Menyandarkan an-nakirah kepada isim lain. Isim yang kedua tu mesti ada alif lam. Sebab tu al-falaq ada alif lam. Cara menyandarkan dia, ya. Dia 2 isim.
Isim yang pertama tak boleh ada alif lam dan isim yang kedua wajib ada alif lam. Okey, setakat ni Ustazah nak tanya, ada siapa-siapa yang tak faham? Nak tanya, silakan. Kak Ayah, you okay? Lah. Saya. Isim yang pertama dia mesti dia tak ada alif lam. Yes. Kenapa ya? Yang pertama tak ada, yang kedua ada? Dia memang itu undang-undang dia. Memang itu. Undang-undang. Itu undang-undang dia untuk kita mengenal bentuk sandaran tadi. Okey? Bagus juga soalan dia. Okey, orang lain. Siapa? Siapa nak tanya? Silakan. Kenapa tak ada? Itu memang undang-undangnya ya. Perkataan isim yang pertama tidak boleh ada alif lam, isim yang kedua wajib ada alif lam. Dia sebenarnya ada beberapa cara sandaran ya. Sandaran ini istilah dia idhafah. Siapa nak ambil Arabnya boleh ambil, siapa yang rasa belum boleh dengan Arabnya ambil tak payah pun tak apa dulu ya. Siapa nama dia idhafah ataupun nama yang lebih panjang mudhafun wa mudhafun ilaih. Sebenarnya kita ni kalau pandai ngaji orang puji seronok tak? Kembang hati tak? Kembang hati tak? Kalau pandai kita ngaji je orang kata ya Allah sedapnya kembang. Macam itulah. Tiba-tiba you pandainya bahasa Arab kembang hati kita tak? Macam saya lah pandai bahasa Arab. Kita belanja pun senang tau kan? Betul, cakap Arab gaduh-gaduh lagi. Tukang gaduh dengan Pak Arab. Antara tugas Ustazah ni tu tukang gaduh dengan Pak Gad Arab tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab kebetulan masa tu ada seorang hajah tu dia ya Allah, kita masuk 2 jam lebih awal. Ni ceritalah, kita masuk 2 jam lebih awal. Okeylah, fine. Tiba-tiba bila dah azan pertama, dia sakit perut, dia nak pergi toilet. Alamak, dah azan pertama. Masa tu dia dah tak tahan, muka dia dah pucat dah tahu. Dia ajak seorang teman dia tapi saya ikut. Jadinya kami bertiga lah. Tapi rupanya yang tukar redam Ustazah, bukan kawan dia. Lepas tu dia kata, Ustazah, kami bersyukur Ustazah ada. Saya saya bergaduh dengan Pak Gad Arab tahu. Dia tak bagilah lah. Anta majnun dia kata. Kita kata, hiya maridah. Saya cakap dengan kullu marid. Dia cakap dia balas saya, you're crazy. Dia saya campur bahasa Inggeris. Apa. Dia tutup eskalator, kita pusing sana pusing sini, Hajar ni dah kesakitan. Kesiannya kan orang kan kalau perlu pergi toilet kan. Tapi akhirnya reda depan orang lelaki masa tu reda. Kita dah tak peduli dah. Gaduh tu bukan main gaduh lagi dengan Pak Arab. Ustazah lah itu gaduh. Itulah gunanya Arab tu campur English. Sangat berguna. Lepas tu dia kata terima kasih Ustazah. Kalau Ustazah tak ada saya tak tahu macam mana. Dia punya kesakitan menahan. Itulah ya. Belajar sikit bahasa Arab. Okey, tadi cerita idhafah tadi ya. Isim yang pertama tak boleh ada alif lam, isim yang kedua wajib ada alif lam. Itu cara menyandarkan satu isim kepada isim khas nama dia ya. Yang alif lam tu isim khas lah. Isim khas tu nama dia isim ma'arifah. Kita pun ada nota dia sebenarnya. Okey. Kalau isim yang tak ada alif lam tu kita panggil isim nakirah. Okey, kita bagi nama sekali lah. Katakanlah wahai Muhammad, aku mohon perlindungan dengan Rabb al-Falaq. Itu dia segi maksud dia lah. Okey, cara nak kenal sandaran tadi, cara nak kenal dia kalau tadi jar dengan isim dia panggil jar wa majrur ya. B tadi jar, kalau nak sebuah haraf jar pun betul tapi nak lagi cakap lagi pendek senang jar je cukup. Kita dah faham dah. Rabbi tu dia panggil majrur dia panggil ya. So jar majrur. Situ bi rabbi lah ya. Okey, kalau rabbil falaq pula dia boleh kita tinggalkan B tu pula. Rabbil falaqi tu idhafah ya ataupun sandaran ya ataupun mudhafun wa mudhafun ilaih. Cara nak kenal dia kalau B tadi membariskan bawah ya rabbu asalnya jadi rabbi. Kalau idhafah juga ya akhir perkataan yang kedua berakhir dengan baris bawah juga. Idhafah sama sebab tu al-falaqi sebab tu dia jadi qi tu. Cara kita nak kenal sama dia idhafah ataupun tak. Akhirnya isim yang kedua akhirnya berbaris bawah sama dengan cara undang-undang jar majrur sama je. Akhir kalimah dia berbaris bawah. Bi rabbi, bi baris bawah sebab bi yang pertama ya. Rabbil falaqi, ki tu baris bawah sebab rab tadi. Ya, sandarannya perkataan yang kedua ya. Okey, siapa nak tanya silakan ya. Kita tak ada masalah. Okey, min ya. Min satu lagi daripada huruf jar, kita ada 8 ya. Tadi kita dah jumpa bi, sekarang kita jumpa min. Min kadang-kadang nun tu dia letak baris mina, sama je. Ya, min pun mina bermaksud dari pun boleh, daripada pun boleh. Kalau bi tadi bermaksud dengan ya. Okey, min syarri, Pak syarri baris bawah ya. Lepas jar isim selepasnya mesti baris bawah sebab tu dia jadi syarri. Syarri itu maksudnya keburukan. Asal dia syarrun lah. Apa-apa yang ori mesti baris depan ya, syarrun. Okey, min syarri jar majrur ya.
ma khalaqa. Okey, ma tu dia ada beberapa maksud sebenarnya. Dia ada list dia, list tertentu. Ma boleh kita boleh ambil maksud dia apa, apa ataupun apa-apa boleh ya. Ataupun apakah pun boleh juga. Kalau kita kata apa-apa, dia bukan pertanyaan tau, dia macam statement. Apa-apa tentang perkara demikian, Pak. Dia bukan pertanyaan, dia statement. Tapi kalau kita kata apakah, kita tambahkah, ma itu menjadi pertanyaan. So, nampak ada dah dua ya. Ma itu ada 4 maksud. Pertamanya bermaksud apa ataupun apa-apa, maksudnya statement lah ya, kenyataan, ataupun bermaksud apakah boleh ya, ataupun bermaksud tidak. Bermaksud tidak pun boleh ya. Dan satu lagi yang biasa kita sebut la tu lah. Ma pun bermaksud tidak. Dan satu lagi, ma ini digunakan bila kita nak tunjuk kita kagum. Contohnya Masya Allah. Kita biasa sebutkan Masya Allah. Apa tu ma tu lah. Ya, Masya Allah. Ma rabbuka. Contohlah. Apa-apa yang kekaguman, kita biasa menggunakan ma di awalnya. Okay, dia ada beberapa maksud lah. Tetapi kat sini kalau kita tengok dari segi maksud dia, dari kejahatan apa? Ma di sini bermaksud apa ya? Dari kejahatan apa-apa khalaqa yang telah engkau ciptakan. So di sini Ustazah tahu maksud ma di sini bukan pertanyaan, bukan ta'ajub, bukan bermaksud tidak. Ma di sini bermaksud apa-apa. Dia lebih dalam bentuk kenyataan, statement ya. Okey, khalaqa. Kita ambil terus ya. Nanti sebab kita 2 minggu lagi, insya-Allah Ustazah akan bagi nota fi'il lah. Bagi mencabar sikit lah. Ya. Mencabar sikit baru seronok belajar tak? Ini senang sangat, boring. Tak, jujurnya dulu zaman belajar pun kalau senang sangat je boring je tau. Tidak mencabar, not challenging kan. Jadi nanti Ustazah bagi nota fi'il. Okey. Okey, cara nak kenal fi'il, tadi kita dah kenal fi'il amar, qul ya. Lepas tu kita dah kenal fi'il mudhari', a'udzu. Sekarang kita ada 3 fi'il lah. Sekarang ni khalaqa, fi'il madhi. Macam mana nak kenal dia? Okey, fi'il madhi ni, past tense ni, dia bermula dengan 3 huruf ya. Nampak? Khalaqa 3 huruf ya. Nanti dia ada juga yang fi'il 4 huruf, dia ada juga fi'il yang 5 huruf, dia ada juga fi'il yang 6 huruf. Nampak? Dia banyak ya. Tetapi ori dia 3 huruf, dan cara nak kenal dia mesti semua baris atas. Khalaqa. Itu cara nak kenal fi'il madhi 3 huruf. Okey. Maksudnya sebab dia madhi kan, past tense kan, dia telah ciptakan. Dia tu bermaksud Allah tadilah. Kita tak nampak pun perkataan Allah ya. Okey. Tips dia lah, mana-mana fi'il madhi yang 3 huruf ni tadi semua baris atas, maksud dia telah ciptakan. Dia ada perkataan dia di dalam khalaqa tu, ada. Kita tak nampak tapi kita telah diberitahu. Jadi dia tu siapa? Dia tu siapa? Dia tu sebenarnya kepada yang tangan tu, yang Linda bagi dhamir munfasil. Ada yang tangan huwa humahum ya, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, ada tu ya. So dalam 14 ni, yang dia tadi dalam khalaqa tu, dia yang paling atas ni, huwa ni, huwa humahum ya, dia tu ada di dalam khalaqa. Kita memang tak nampak, sebab tu dia panggil dhamir yang tersorok, dia panggil dhamir yang terselindung di dalam perkataan khalaqa. Istilah dia dhamir mustatir ya. Jangan takut dengan istilah tu. Ustazah sebut je. Siapa nak ambil. Siapa tak nak, biar dulu. Don't be scared. Kita belajar pun. Bukan orang nak marah pun. Betul tak? Tak siapa nak marah. Kalau tak ingat juga Ustazah, saya ni tak ingat juga. Nanti pergi rendam nota tu, minum air nota tu. Bagi ingat. Okey. Ataupun nanti kita buat lagu lah. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu kalau boleh ya. Kalau boleh, maybe not today, tapi kalau boleh kita nak lah. Boleh sebut. Tak lancar sangat pun tak apa. Tahu je, tahu sikit-sikit. Okey lah tu. Ya. Okay. So di dalam perkataan khalaqa tadi, ya, di dalam fi'il tadi semua ada dia punya yang dhamir ni. Yang jari tadi dia panggil dhamir. Dhamir ni maksudnya kata ganti diri. Ganti diri apa? Saya, betul tak? Saya, awak, mereka, kami berdua, awak berdua. Macam itulah dia. Itulah maksudnya dhamir. Cumanya kita ada 2 jari yang Linda hantar tu. 2 jari tu dhamir juga. Cumanya dia ada 2 yang berbeza. Cara penggunaan dia berbeza. Kalau yang macam tadi Ustazah baca tu, dalam kategori yang samalah ya. Okay.
So di dalam semua fi'il ya, fi'il madhi ke, fi'il mudhari ke, fi'il amr ke, dah ada dhamir di dalamnya. Dhamir yang terselindung tadi. Kita tak nampak pun huwa, betul tak? Mana nampak kita nampak khalaqa tapi kita bila kita dah diberitahu mana-mana fi'il madhi yang 3 huruf, dhamir di dalamnya adalah huwa. Maksudnya dia telah ciptakan. Huwa tu bermaksud dia. Okey ya. Okey, tadilah kita mohon perlindungan Rabb al-Falaq. Rabb al-Falaq tu which is Allah lah. Daripada apa? Daripada apa kita mohon perlindungan? Dari kejahatan syarri ya, syarri kejahatan. Apa-apa yang telah Allah sendiri ciptakan. Memang kejahatan dan kebaikan itu dari Allah SWT. Memang dari Allah. Allah juga yang menciptakan kebaikan, Allah juga yang menciptakan kejahatan. Okey. Okay, kita terus lagi ya. Siapa nak tanya sila tanya ya. Okey, wa min, okey, wa di situ ada kawan kita bagi huruf ataf. List kan tadi ada list huruf jar ada 8. Sekarang waw ini list yang lain pula. Banyak list tu dah. List ataf dia panggil. Atfun. Kalau ikut dia punya orang kata spelling dia lah atfun ya, ataf ya. So waw itu salah satu daripada 8. Ataf ada 8 juga tak silapnya. Ya. Okey. Waw ini ataf maksudnya kata hubung juga tapi cara fungsi dia kalau jar lain kegunaan dia, wa ni pula lain kegunaan dia ya. Okey, kita ambil saja ya, wa itu ataf kata penyambung, kata hubung ya, bermaksud dan. Bermaksud dia dan ya. Min sama macam tadilah, haraf jar yang kedua kita jumpa ya, min ke mina ya. Dan dari tadi kita ceritakan dari kejahatan kan, sekarang dan dari apa dia nak ulang ayat tu tahu. Tadi kita cerita dari kejahatan, sekarang masih ada dari apa kita nak mohon lindung Allah tadi. So dia sebenarnya masih menceritakan benda yang samalah, sebab tu kita gunakan ataf. Fungsi ataf adalah dia menceritakan keadaan sebelumnya dengan selepasnya sama. Kita nak perlindungan kejahatan apa? Kejahatan apa-apa yang Allah ceritakan. Sekarang kita masih nak mohon perlindungan kejahatan juga. Kejahatan apa? Kejahatan min syarri, kejahatan ghasikin malam. Kan? Ghasikin malam ya. Iza waqab, malam itu bila telah pekat, maksudnya bila dah larut malam lah, bila dah lambat. Sebab tu memang dalam Islam malam itu kata late night, kita kata ya, dia memang banyak kejahatan di situ. Maksud kalau kita dah orang Islam pun saat maghrib pun kita dah disuruh masuk rumah, betul tak? Maghrib tu sendiri pun kita tidak disuruh, kita dilarang berkeliaran sebab permulaan malam itu pun dah tak elok. Pukul 8, 9, 10 tu mungkin okey lagi ya. Tapi kalau dah lewat malam tu, itu selalunya banyak kejahatan. Sebab tu kita mohon perlindungan kepada Allah. Jika kalau kita tengok orang buat kejahatan, dia orang lebih suka buat pada waktu malam sebab orang tak nampak. Betul tak? Dia orang tak nampak, kebebasan melakukan kejahatan tu lebih senang dia orang nak buat berbanding siang-siang terang buta ni. Sebab tu malam yang gelap itu sendiri kita nak mohon ke perlindungan Allah daripada kejahatan tak kala malam yang gelap ya. So sama tadi waw ataf ya. Min haraf jar, syarri. Jar majrur. Syarri itu majrur ya. Lepas haraf jar, isimnya mesti majrur kita panggil ya. Lepas tu ghasikin ya, malam. Cumanya kat sini kita nampak ghasikin 2 baris bawah. Betul kan? Bila 2 baris bawah ni, dia tak kisah bawah ke atas depan, dia tak kisah. Tapi bila kita nampak je 2 baris ya, tanwin ya istilahnya, itu dipanggil isim nakirah. Nakirah maksudnya kata nama umum. Mana-mana kita nampak di dalam Al-Quran dua baris ataupun tanwin, tak kisahlah tanwin di atas ke, tanwin di bawah ke, tanwin di depan, itu nama dia isim nakirah. Nampak dia masih isim ya, tapi dia nakirah. Nakirah ni maksudnya umum. Opposite nakirah. Opposite dia. Lawan nakirah yang mana ada alif lam tadi. Kita jumpa alif lam al-falaq ya. Bila dia nampak al tu maksudnya kalau kita translate maksudnya the book. Nah, kalau kata yang nakirah ni a book. Contohnya lah ya, a book, buku mana? Buku mana yang tebal ke, yang nipis ke, nampak? Nakirah bermaksud Kalau kita nak translate lah. Bila ada alif lam, nama dia isim ma'arifah. Maksudnya kata nama khas, kita boleh translatekan alif lam tu kepada the book. Daripada nakirah, a book. Bila jadi alif lam, dia jadi the book. Boleh tak kat situ? Boleh terima insyaAllah ya? Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Silakan. Liza, Maida, silakan. Nak tanya sila ya, tak ada masalah. Okey, baris tu saya. Silakan. Tadi yang huruf ataf tadi, ya. Dia memang boleh disambungkan dengan huruf jar.
Dia bukan bersambung dengan huruf jar, dia tak kisah. Dia tak kisah sebelum atau selepas dia jar ke dia tak peduli, tapi dia menyambungkan satu keadaan sebelumnya dengan keadaan yang selepasnya. Itu saja. Dia tak kisah jar ke Tak adalah, dia tak kisah Dia tak kisah mana-mana. Tak kisah. Betul lah, dia tak kisah. Macam kalau kita tengok sebelum wa itu khalaqa, fi'il kan, betul tak? Fi'il kan? Ya. Kan, tapi selepas itu dia tak peduli. Yang penting dia menyambung satu kisah sebelumnya dan kisah selepasnya masih menceritakan penceritaan yang sama. Saya bagi contoh. Ali dan Abu dan Ahmad dan Mutusami, nampak? Dia cerita budak lelaki ni apa? Dia cuma dia sambung gitu je. Dia tak kisah haraf jar ke madi fi'il ke apa ke, dia tak kisah. Okey? Itu cara ataf lah. Okey. Lepas tu ghasikin tadi isim nakirah ya. Permulaan hari ini kita ambil dulu mana-mana tanwin dipanggil isim nakirah. Tetapi nanti akan datang ya, mana-mana tanwin bukan nakirah lagi, dia ada nama lain lagi. Bukan saja nakirah lah, maksudnya dia ada lebih lagi. Untuk hari ini mana-mana tanwin kita ambil nama dia isim nakirah, kata nama umum. Tetapi akan datang nakirah bukan saja tanwin bukan saja nakirah, dia akan ada lagi benda lain dalam fungsi yang lain ya. Okey, ghasikin Ustazah nak tanya, saya akan silakan. datang tu masuk Ustazah dalam ayat yang sama ke ataupun pada satu situasi yang lain? Dalam ayat yang lain mungkin. Sebab dalam ayat ni memang dia berbentuk nakirah. Dalam ayat ni. Mungkin dalam surah yang next one, contohnya lah akan datang tu. So bukan dalam ayat ni. Macam ya, bukan ya. Okey. Ghasikin suatu malam ya. Suatu malam iza bermaksud apabila. Iza ya. Iza ni dia ada list dia. Ustazah tak pasti Ustazah dah bagi, kena tanya Linda lah. Yang nama list dia Zorof. Ada ke? Linda ada tak? Zorof. Tak ingat dia? Tak ingat. Suara macam ada kot. Orang yang menguruskan ni lama-lama dia paling mahir. Tapi tak apa, okey Zorof ya. Okey, ambil dulu Iza. Iza ni bermaksud apabila dia jatuh dalam list Zorof. Zorof ni ejaan Rumi tu suka hatilah, asalkan ada bunyi cukup ya. Zorof ni ada dua jenis. Dipanggil zorof zaman, maksudnya masa. Satu lagi zorof makan, tempat. Okey, bila kita kata apabila, dia cerita pasal tempat ke dia cerita pasal masa? Masa lah kan? Tak? Apabila kan? So di sini Iza adalah zorof zaman. Ada list dia. Kalau Linda tak ingat tak apa. Nanti maksudnya kita belum. Tapi kalau boleh catatkan Linda, catatkan dalam satu kertas. Ada rasanya. Memang ada. Ada kan? Macam Zorof makan tadi tu tempat ya Ustazah? Ya betul. Pandai pun zorof makan tu tempat. Kalau kita jumpa Ustazah akan highlight. So, sekarang ni bila Ustazah kata akan datang tu bukan ayat ni lah. Mungkin ayat lepas ni ada ke? Mungkin lah. Okay. So ya, Iza zorof zaman dan dia ada kawan dia satu lagi zorof makan yang belum ada di sinilah ya. Okey, waqaba. Waqaba ni dia sama dengan khalaqa. Betul tak? Waqaba. Sama dengan khalaqa tadi 3 huruf. 3 huruf Pak. Waqaba. Wa di sini bukan ataf ya, bukan. Nampak? Dia nampak sebiji macam bentuk ataf tadi, wamin tadi ya, sama. Tetapi sini waqaba is one word by itself. Waqaba. Untuk permulaan of course lah orang tak mahir kan, tapi waqaba sama kategori dengan khalaqa tadi. Khalaqa tadi apa maksud dia? Khalaqa tadi ingat tak? Perkataan dia apa? Cipta. Ya, dia telah ciptakan. Dia mesti ada telah sebab dia past tense, madhi ya. So kat sini dia telah berlaku, telah gelap gelita. Maksudnya dia telah gelap gelita. Dia tu apa? Malam tadi telah gelap gelita. Nampak? Waqaba di sini adalah sama bentuk dengan khalaqa, fi'il madhi. So wa di sini bukan ataf tadi. Kan kita dah jumpa wa tadi ataf ya. Sekarang ni bukan. Bukan kita perlu hafal pun tak. Ada sikit-sikit je yang kita tak pasti sebab kita tak mahir ya. Okey, di sini waqaba juga adalah fi'il madhi 3 huruf. Okey. Kita terus lagi wamin. Wamin tadi lah. Waw di situ memang ataf. Min tadi jar, ya, huruf jar ataupun haraf jar. Syari, senang je ni diulang syari ya, majrur sebab di baris bawah ya, syari. Okey, syari ni dia idafahkan kepada alif lam. Kejahatan apa? Ya. Dan dari kejahatan apa? Dari kejahatan sebab macam mana kita nak tahu dia sandarkan ada alif lam. Syarrin nafathati ya, an nafathati tu ya, itu nampak perkataan tu bermula dengan alif lam,
Kita dah kenal dah. Syarrin naffatsati itu adalah sandaran. Syarri disandarkan kepada perkataan alif lam lepas tu lah an-naffatsati itu. Ya. Okey, idhafah tadi ya ataupun mudhafun wa mudhafun ilaih. Ya, sandaran. Dari kejahatan an-naffatsati maksudnya kalau kita tengok perkataan ni satunya dia alif lam. Betul tak? Kenal yang senang dulu alif lam kan? Nampak kan alif lam kan? So dia isim ma'rifah, terus ambil nama dia isim ma'rifah. Ya. Atau nama khas lah ya. Lepas tu hujung dia ada alif ta. Alif maksurah ke dia tak kisah, alif maksurah pun boleh, alif panjang biasa pun boleh. And the last two ending alif ta. Itu yang kita kena tengok bila belajar bahasa Arab ni, dia kena alert benda-benda macam tu ya. Okey. Alif ta itu adalah bentuk jamak perempuan. Muslimat ya, muslimat kan kita biasa dengar muslimat kan? Muslimat macam nilah, ujung dia ada alif ta. So kita tahu dia ni jamak perempuan. Okey, jamak ni begini. Apa-apa isim, apa-apa isim dia bermula dengan satu, betul tak? Ya, satu ya. Katalah contoh Ustazah bagi apa muslimun, lelaki ya. Kalau muslimun seorang lelaki muslim ya, seorang ya. Tapi kita nak contoh perempuan ya. Muslimatun. Muslimatun seorang muslim perempuan. Okey, jamak dia muslimat. Dia sama, dia sebiji macam ni. An-nafassat tu ya, sama ya. So jamak ni adalah plural. Plural. Okey, katalah English satu buku, book maksudnya singular. Itu orang putih ya. Dua je terus masuk plural. Betul kan? Ni semua mahir kan English kan, betul tak? Satu je singular, dua je terus masuk plural. Itu bahasa orang putih. Tapi kalau Arab, dia ada satu, lepas tu dia ada dua, lepas tu tiga dan lebih baru dia punya plural. Nampak beza dia bahasa Arab dengan English. Nampak ya? So kalau yang satu, yang plural tu tiga dan lebih lah. Jamak istilah dia ya. So ini jamak dia pula ada jenis lah. Kalau perkataan itu, okey, Ustazah ulang sikit lah. Bila isim, bahasa Arab dia pecahkan perkataan isim tadi ya kepada kategori muzakkar lelaki dan juga kategori muannas perempuan. Dia kalau kebetulannya cerita tentang orang muzakkar memang orang lelaki lah, muannas tu orang perempuan. Dan kalau kita bercakap tentang haiwan yang jantan itu muzakkar ni lah, yang betina itu muannas. Itu kalau dia cerita tentang orang dengan haiwan. Tapi kalau dia cerita pasal benda, benda juga dikategorikan muzakkar dengan muannas. Jangan tanya Ustazah kenapa. Itu memang bahasa Arab tu macam tu, ya. So dia ada dan kita tak perlu hafal pun. Kita tengok je, kita boleh tahu. Tak perlu nak hafal ya. So dia ada kategori muannas, muzakkar ya. So kata perempuan tadi muslimatun, seorang muslimah perempuan, jamak dia muslimat. Sama dengan bunyi an-nafatsat, sama bunyi. Kalau perempuan, jamaknya perempuan. Kalau lelaki, jamaknya dipanggil jamak lelaki. Dan dia ada satu lagi jenis jamak. So jamak dia ada tiga jenis ya. Kita ringkaskan. Jamak lelaki khas untuk perkataan yang muzakkar tadilah. Jamak perempuan ataupun jamak muannas khas untuk perempuan tadi. Dan ada satu lagi jamak, dia panggil jamak taksir. Jamak taksir ni dia tak ikut bentuk jamak lelaki, sebab bentuk jamak lelaki tu dia ada bentuk-bentuk perkataan dia tahu. Dia ada khas lah. Jamak perempuan pula macam tadilah ada alif ta. Kita kenal dia. Senang je, jamak perempuan memang satu bentuk je. So kalau jamak taksir ni yang tak ikut jamak perempuan, bentuk jamak perempuan dan bentuk jamak lelaki, dia panggil jatuh kategori jamak taksir. So jamak ada tiga lah. Okey. So di sini permulaannya alif lam isim ma'rifah ya. Hujungnya ada alif ta, dia jamak muannas ya. Nama penuh dia jamak muannas salim. Panjang. Ambil jamak muannas je. Senang ya. Tapi kalau nak sebut muannas pun tergeliat lidah, sebut je lah jamak perempuan. Boleh je, tak ada masalah. Dulu Ustazah mengajar, Ustazah ngajar, dia cakap, Ustazah dulu kami belajar, Ustaz cakap jatetino. Terkejut Ustazah. Ustazah bukan sahabat macam itulah. Mungkin Ustaz tu he's trying to be pet friendly lah agaknya. Kita mana tahu kan dia nak bagi orang tu comfortable dengan jatetino. Allah, terkejut Ustazah. Ustazah tak boleh lah kalau jatetino tu, tapi memang betul lah. Jamak perempuan, jamak lelaki. Sebab Ustaz dengan Ustazah ni kan kita orang kena kreatif tau. Kita orang kena kreatif macam mana nak explain bagi anak murid ni rasa senang. Dia dekat, tak dia orang tu orang Kelantan, tonton lah. Tonton Kelantan jatetino lah. Okay. Nak boleh ingat betul tak? Dia kalau belajar ketahu boleh ingat. Tapi kalau belajar tunduk je.
Itu takut tak ingat. Tengok saya mengajar boleh ketawa sebab dia berjumpa dengan kerana anak murid macam-macam. Seronok sebenarnya mengajar. Selain daripada penat lah. Selain daripada penat, tengok Ustazah nak ketawa tak berhenti. Selain daripada penat, kelakar anak murid yang berbagai-bagai kerana macam-macam. Tapi kita sayang anak murid, kita nak dia faham. Lepas tu kita kena we crack our head tau. Contohnya kita nak bagi dia orang faham macam mana, make it easy for them to understand. Macam tadilah ya. So senang cerita, dia ada jamak perempuan. Kalau nak lagi glamour sikit, jamak muannas. Jamak mana? Jamak lelaki ataupun jamak muzakkar, dan satu lagi jamak taksir. Semua ada bentuk-bentuk dia. Cumanya taksir ni dia tak ada bentuk yang khusus. Kalau kita nampak dia, bukan jamak muzakkar ya, bukan jamak lelaki, bukan juga jamak perempuan, sasar dia jatuh jamak taksir. Macam tu je, bukan kita nak hafal pun ya. So di sini lepas tu isim ma'rifah, lepas tu dia jamak muannas ya, maksud dia perempuan-perempuan penyihir. Perempuan yang melakukan ilmu sihir maksudnya ya. Dia tak cakap pula laki-laki ilmu sihir ya, laki-laki penyihir ya. Sebab dulu-dulu hatta Nabi sendiri ya, Nabi SAW pun pernah disihir oleh perempuan ya. Kita pun tahu kan, tu perempuan ni dari dulu pun ramai yang jahat lah, dari dulu pun. Penyihir itu disebut penyihir perempuan ya. So kita dah kenal dia alif lam isim ma'rifah, dari hujungnya kita tahu dia jamak muannas ya, dan maksudnya penyihir-penyihir perempuan. Dan betul syarrin nafathati, sandarkan perkataan syarri tadi ya, keburukan ataupun kejahatan. Kejahatan siapa? Kejahatan penyihir-penyihir perempuan. Baru kita faham maksudnya kita takut pada ilmu sihir lah maksudnya. Faham? Kita takut pada orang yang melakukan sihir, dan kita takut pada kerana dia ada ilmu sihir tu, ya. Itu kita mohon perlindungan pada Allah. Itu kita sandarkan, istilahnya sandaran ataupun idhafah. Boleh kot idhafah ya. Mudhafun wa mudhafun ilaih. Nama lagi panjang lah, lagi glamour ya. Okey, fi haraf jar yang ketiga. Tengok haraf jar sangat senang nak kenal haraf jar. Kita dah jumpa tadi apa? Bi, kita dah jumpa min, kita dah jumpa fi. 3 haraf jar dia depan ya. Tengok lepas dia, baris bawah tak? Lepas fi. Di bawah. Ya, al-unqadi. Nampak dal tu baris bawah. Ujung dia, kita fokus pada hujung dia ya. Dal tu berbaris bawah. Itu kita kenal lah dia. Fil unqadi. Lepas tu dia, fi itu adalah jar, al-unqadi majrur. Macam kawan kita tanya dulu, selepas haraf jar ada alif lam pun boleh, tak ada alif lam pun boleh, tak ada masalah. Okey, faham ya? Perempuan penyihir, dia sihirkan pada apa? Fil unqadi, pada simpulan-simpulan ikatan. Unqadi itu maksudnya simpulan ikatan. Dia orang biasa dulu-dulu ya, dia ambil tali, dia simpul-simpulkan tali itulah berapa kan. Lepas tu dia jampi dia sembuh kat situ. Macam tu cara orang dulu ya. Okey, kita dah nampak bentuk dia sangat jelas itu ya. Jar majrur. Okey, wa min, dia ulang lagi. Ataf, min, jar, syarri, majrur ya. Dari kejahatan ya, dari kejahatan hasidin. Okey, hasidin sama dengan ghasikin tadi, betul tak? Nampak tanwin kan? Tanwin, kita ambil dulu isim nakirah ya. Seorang pendengki maksud dia. Seorang pendengki ya. Seorang pendengki, sebab tanwin biasanya maksudnya ya, tanwin tu 2 baris tu sama ada tu maksudnya satu, seorang ke, sebuah ke, sebatang. Kalau orang seorang lah. Kalau haiwan seekor lah dia. Katalah satu pensel, sebatang pensel. Nampak dia ikut ya. Yang bermaksud seorang ataupun satu ataupun sekumpulan pun boleh. Dia punya dari segi bilangan dia ya. Hasidin, yang kita bisa katakan hasad ya, hasad ya. Hasidin orang yang berdengki tadi ya, orang yang berhasad tadi ya. Iza tadi zarah zaman tadilah, bermaksud apabila ya. Hasada, berapa kali dah kita jumpa 3 huruf yang berbaris atas semua. Apa nama dia tadi? Apa maksud nama? Fi'il madi Fi'il ya? madi. Fi'il Fi'il madi ya Allah. Betul, fi'il madi. Rasa macam ni lebih senang. Jangan takut dia mula-mula je ya, fi'il madi ya. Dia huruf dia mim alif dad. Lepas tu dia madi. Lepas tu dia tebal. Ya, bunyi dia tu ya, madi sebab dia mim alif dad. Kita dah kenal dah. Siapa pelaku dia? Kita dah cakap tadi. Kalau 3 baris atas tu pelaku dia. Siapa yang berhasad tadi tu? Siapa? Huwa tadi. Huwa tu balik kepada kita punya yang tangan tu lah. Dhamir. Dia ada 2 ya. Kawan kita ada hantar dekat grup semalam pagi tadi kan. Ada 2 dhamir. Cuba tengok sikit. Satu dhamir munfasil. Ini geng dhamir munfasil. Satu lagi dhamir muttasil. Dhamir muttasil tu guna dia lain. Tapi dia masih bercerita tentang orang yang sama ya. Kita ulang ya.
huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma Antuma antunna, antunna. ana nahnu. Ana nahnu. Ya, ada orang bagi tahu Ustazah, Ustazah dulu akak belajar kita orang kena hafal tu je setiap kali masuk kelas. Ustaz dia setiap kali masuk kelas, memanglah Ustazah dulu belajar, ustaz tu setiap kali dia suruh ikut. Nak bagi ingat tadi kan. Sebab bila kita mengaji banyak tau kita jumpa tadi tau. Yang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, banyak kita jumpa dalam Quran. Kalau kita dah kenal 14 tadi, oh ini dhamir mufasil lah. Lagi ngaji kat rumah kan malam kan. Oh ya ini dhamir mufasil. Tu Linda tunjuk kat skrin tu, nampak tu. Okey. Sedikit tentang jari, kita ulang, jangan risau. Bila belajar ni Ustazah bukan nak laju-laju nak tinggal, tak nak. Ustazah tak nak tinggal siapa-siapa. Kalau boleh Ustazah nak semua dapat ya. Okey, dhamir munfasil. Dhamir maksudnya kata ganti diri, saya, kami, awak semualah. Munfasil. Maksud munfasil sama dengan majais munfasil lah, ya, terpisah. Ya, munfasil terpisah. Apa yang terpisahnya Ustazah? Perkataan ni tadi, yang 14 ni, dia tak melekat, dia tak bercantum dengan mana-mana perkataan. Dia stand alone by itself. Itu maksudnya munfasil. Faham? Kalau kita nampak huwa, sebiji-sebiji kita nampak huwa. Hiya, anta, anti, semua tadilah. Anak-anak. Dia tak bercantum sebelum atau selepasnya. Dia tidak melekat dengan perkataan lain. Itu maksud munfasil. Faham ya? Okey, itu satu. Okey, pasal jari. Sedikit tentang jari ya. Jari ini ada apa? Cara kita kegunaan dia. Jari kelengking untuk lelaki ya, muzakkar, ada muzakkar. Ini susunan ni Ustazah ikut diorang je, ikut apa yang dah ada di pasaran lah ya. Muzakkar, alternatekan saja. Muzakkar, muannas, alternatekan yang ni. Yang pendek ni ibu jari unisex. Dua-dua boleh. Kan mudah kita nak ingatkan ya. Itu pun dah ada kat situ, dekat skrin tu. Muzakkar, muannas, muzakkar, muannas. Kalau dia nak bercerita tentang muzakkar, dia akan gunakan tadilah semua perkataan-perkataan domain-domain yang ada pada jari kelengking ataupun jari hantu ya. Okey. Apa beza dia? Jari kelengking dengan hantu sama-sama muzakkar, manis dengan telunjuk sama-sama muannas. Adalah beza dia. Okey, kita bagi tahu apa beza dia. Tadi cara nak ingat dia alternate kan dia. Muzakkar muannas unisex, muzakkar wa muannas. Okey, itu satu. Dan cara nak faham dia, the first two jari ni, kelengking dengan jari manis, kita panggil dia third party. Third party apa? Pihak ketiga, maksudnya dia orang tak ada depan mata kita. Mereka tidak berada, bukan saja depan mata, mereka tidak berada dalam kelompok kita sekarang. Contohnya. Ada nak tanya silakan. Silakan. Tak ada Ustazah. Silap. Okey ya, faham kan? Ustazah cakap kan? Faham. Alhamdulillah, very good ya. So the first two ya, kelengking dengan manis untuk third party. Pihak ketiga maksudnya orang-orang ni tadi tidak berada dalam circle kita. Senang macam tu kan. Katalah kita berada dalam satu bilik, diorang mungkin berada di luar bilik. Contohnya lah, maksudnya mereka bukan berhubung, bercakap-cakap direct dengan kita. Bukan maksudnya, katalah kita tengah dalam Zoom, mereka tidak berada dalam Zoom. Contohnya begitu ya. So kita panggil third party ataupun pihak ketiga. Dia ada istilah Arab dia ya. Tapi nanti dulu. Yang ni pula hantu dengan telunjuk. Hantu dengan telunjuk. Teringat hantu ni kenapa muzakkar ya Ustazah? Sebab hantu lah, orang lelaki kan macam hantu. Ini macam-macam kerana dia belajar kan cari kata jari manis pakai cincin perempuan. Dia cakap jari hantu selalunya perangai hantu ni lelaki. Ini cara-cara lah. Okey. Okey, these two pula, jari hantu dengan jari telunjuk, dia panggil pihak yang pihak kedua. Dia panggil pihak kedua, pihak yang kita bercakap dengannya. Maksudnya depan mata kita, sedang berurusan dengan kita, sedang bercakap-cakap dengan kita ya. Okey, itu satu ya. Dan ibu jari adalah pihak yang berkata-kata. Saya ataupun kami, kita. Dia boleh saya ataupun saya tu ana ya, nahnu tu boleh dua. Kami pun boleh, kita pun boleh. Tahu kan beza kami dengan kita kan? Kalau kita semua dalam Zoom, kita lah. Tetapi kalau Ustazah cerita Ustazah dengan geng lain, kami kan. Macam itulah contohnya ya. Okey, itu ya. Third party, ni pihak di depan mata kita, pihak kedua, dan ini kita lah. Okey, dari segi istilahnya ini al-ghaib. Pihak ketiga dipanggil al-ghaib. Ghaib kata nampak, ya. Pihak ketiga ya. Ghaib tu lah. Yang kedua tu al-mukhatab. Al-mukhatab ya. Okey. Dan yang ibu jari tu pihak yang berkata-kata lah, yang tukang bercakap. Itu dari segi dia punya tu ya. Dan ada sedikit lagi. Paling atas
Ya, dia setiap jari dia bagi 3. Huwa, huma, hum. Nampak setiap jari ya. Huwa, huma, hum ada 3. Hiya, huma, hunna ada 3. Anta, antuma, antum 3. Anti, antuma, antunna apa 3. Ini saja 2. Ana, nahnu. Okay. So dia ambil yang atas kali ni. Yang atas ya. Tak masuk ibu jari ya. Dia ambil atas ni seorang. Dia panggil mufrad, seorang. Kalau yang seorang dia susun ke atas cara nak guna. Sebab tu tadi huwa. Dia telah ciptakan. Dia tu seorang. Lepas tu tengok dia ke atas. Ya. Tak kisahlah dia nak cerita pasal lelaki ke apa pun ya. Yang tengah itu untuk 2 orang. Ya. Kalau seorang kita panggil mufrad, 2 orang kita panggil musanna. Selalu orang musanna dia orang selalu terbalik dengan muannas. Muannas kan mirip ya. Muannas dengan musanna selalu orang tertukar ya. Dan yang paling bawah yang ketiga untuk jamak. Jamak adalah tadilah awal lah 3 orang, 3 dan lebih ya. Daripada 3 ya. Ya, 3. Dia termasuk 3, bukan lebih saja, 3 dan lebih. 3 dan lebih. Ya, 3 dan lebih. Pak, kita kena faham, betul-betul faham. Jadi senang kita nak gerak lebih lagi. Okey, ada soalan tak? Ustazah, kalau pihak ketiga tepati al-ghaib kan? Yang kedua al-mukhatab. Ya. Kalau kami yang berkata-kata Arabnya apa? Al-mutakallim. Al-mutakallim. Bukan saja kami lah, saya pun boleh, kami pun boleh, kita ya. Al-mutakallim maksudnya orang yang berkata-kata. Itu kita kena faham. Jadi senang. Bila nampak dalam Quran kita nampak hum lah. Oh, tengok jari kat mana hum. Nampak kat jari muzakkar. Oh, mereka jamak. Nampak kita boleh cepat nak kenal dia, ya. Okey, itu jari yang pertama ya, tangan yang pertama dhamir munfasil, kita ada tangan yang kedua, susunan sama, semua sama, kategori semua sama ya. Cumanya perubahan pada perkataan tu sikit ya, namanya dhamir muttasil lah. Daripada yang ni munfasil, yang tu muttasil pula melekat. Dia melekat pada perkataan. Dia duduk kat ujung lah senang. Kalau dhamir muttasil, Linda boleh naikkan tak dhamir muttasil? Kita tengok. Dhamir muttasil pula dia duduk di hujung perkataan. Lepas tu dia panggil muttasil, bercantum di hujung perkataan lain. Ya, dia tak pernah duduk tempat lain ya. Orang kata end of a word. Okey, dia ada sedikit perubahan ya. Okey, jari yang pertama dan yang kedua tadi, ya, the first two tadi dia tukar atas je. Asal tadi huwa, huma, hum, dia terus jadi hu. Dia kata tadi huwa jadi hu je. Hu, huma, hum. Yang lain sama, ya. Sama, yang perempuan ni pun hiya jadi ha, itu je. Yang ni ya, semua sama. Hiya, huma, hunna, ha, huma, hunna. The first tu jari atas je yang tukar. Yang mufrad dia ya. Tapi yang jari lain tukar habis semua. Tukar habis. Tukar habis. Tadi apa anta, antuma, antum ya, dia jadi ka, kuma, kum, ya. Ka, kuma, kum. Anti, antuma, antuna. Ki, kuma, kunna. Ana jadi yi, nahnu jadi na. Pak, setiga jari ni tukar habis semua. Revamp, berkata apa semualah overhaul, tukar habis semua. The first tu jari je tukar atas je yang untuk mufrad. Itu ya. Dan dia duduk di hujung perkataan. Mungkin bukan dalam surah ni ya, tapi akan surah yang akan datang insya-Allah akan ada. Tapi kita boleh gerak lagi. Kita sempat lagi ya. Kita tengok surah Al-Ikhlas. Okey, cool, kita dah kenal tadi ya, fi'il amar, amar maksudnya perintah, ya. Perintah ni dia ada opposite dia, larangan, ya, ada. Kalau kata solatlah kamu, kalau larangan dia tinggalkanlah riba, contohnya lah ya. So dia adalah. Okey, huwa, tu dah nampak huwa. Kita duk cakap pasal huwa tadi, kan? Huwa, apa nama dia huwa tadi? Qul huwallahu ahad. Huwa tu nampak jelas, huwa huma hum. Pak huwa dhamir munfasil, betul ya? Dhamir munfasil untuk muzakkar, jari kelengkeng ni mufrad. Pak, kita dah hafal tadi kan? Sikit-sikit kan ya, Pak huwa ya. So huwa, lepas tu Allah. Allah tu Allah lah ya, memang isim ma'rifah. Okey. Ahadun. Ahadun maksudnya ahad maksudnya satu, ya. Allah itu esa, sifat Allah lah, ya. Okey, Allah ya, Allah itu lepas tu dia terangkan sini. Okey, Allahus Samad, Allah ya, masih pada Allah. As-Samad tu sifat Allah juga, ya. Ahadun pun sifat Allah, zatnya satu ya, esa. As-Samad tempat meminta, tempat kita memintalah As-Samad ya. Okey. Lepas tu tengok Allahus Samad ini bukan idhafah ya. Kalau kita kata idhafah Allahus Samadi contohlah, betul tak? Kalau idhafah perkataan kedua mesti berbaris bawah, tapi as-samadu tak, tengok dia tidak berubah baris, so ini bukan idhafah.
Sebab ini adalah masih bercerita tentang Allah ya. So dia punya baris kena ikut Allah lah. Allahu sifat dia as-samadu, dia ikut saja ya. Sebab dia masih bercakap tentang Allah ya, bercerita tentang benda yang sama ya. Okey, lam yalid wa lam yulad. Tengok saya wa tu dulu. Lam yalid wa lam wa. Ataf tadi ya. Ya, okey, ataf ya. Okey, sekarang Ustazah nak sebut sedikit tentang lam. Kita kan Sister Siri mesti hebat-hebat lah. Mesti lebih pandai. Okey, lam ni bermaksud tidak. Sama dengan la tu, sama je ya. Tapi kena biasanya lam ini biasanya selepasnya fi'il mudhari biasanya. Tengok yalid ya. Tadi Ustazah kata kita jumpa satu fi'il mudhari tadi, kul a'udzu. Ingat tak tadi surah Al-Falaq tadi? A'udzu fi'il mudhari ya. Okey, fi'il mudhari ini macam mana nak kenal dia? Dia bermula dengan hamzah ataupun dia bermula dengan ya, macam inilah ya, ataupun dia bermula dengan ta, huruf ta, ataupun nun, huruf na. So fi'il mudhari bermula dengan 4 huruf. Kita dah jumpa bermula dengan hamzah, uzu tu, hamzah ya. Hamzah itu a tu untuk ana ya. Okey, bermula dengan ya, yalid. Itu juga fi'il mudhari, dan juga kalau bukan ya huruf ta ya, ataupun huruf nun. 4 huruf cara kita nak kenal fi'il mudhari. Okey, itu satu ya. Asalnya fi'il mudhari Ustazah kata tadi a'udzu berakhir dengan baris depan. A'udzu, catat dulu ya, kita perlu ada nota. Ni bagi mencabar sikit minda kita. A'udzu, zu tu yang penting. Tu cara kita nak kenal fi'il mudhari. Ya, tadi kalau khalaqa fi'il madi semua baris atas. Ya. Okey. Sekarang ni lam yalid mana baris depannya Ustazah? Sepatutnya yalidu, sepatutnya yalidu ya. Tetapi kenapa dia mati? Kenapa dah mati? Sebab lam tu. Pak mencabar dah, dia dah tambah ya. So bila ada saja perkataan lam, dia akan mematikan perkataan akhir perkataan selepasnya. Itu yang pentingnya Pak. Bila jar memberi bawahkan, betul tak? Idhafah memberi bawahkan. Tapi bila ada lam, dia mematikan akhir perkataan selepasnya. Ini ada nama dia dipanggil lam jazam. Jazam maksudnya mematikan. Kat mana yang mati? Kat ujung lah, macam biasalah bahasa Arab yang kita nak fokus kat ujung dia. So asalnya yalidu ya, tapi bila ada lam yalid dia jadi mati ya. So lam itu dipanggil lam jazam, maksud dia sama dengan la, tidak ya, tidak beranak. Itu maksudnya yalidu tu, yalid tu beranak ya. Walam waw tu ataf lah ya. Lam tadi lam jazam yuladu. Asalnya yuladu tapi kerana lam yulad untuk mati ya, lam jazam lagi ya. Okay, tidak diberanakkan, tidak diperolehi. Maksud itulah ya. Dia sendiri tidak beranak, maksudnya dia bukan parents lah, betul tak? Kalau kita beranak maksudnya kita parents ya. Tapi bila tidak diberanakkan maksudnya tidak dilahirkan. Ya. Okey, itu ladu. Walam ataf itu lam jazam ya. Okey, yakun tu. Yakun tu tanda dia kosong, nun tu kosong maksudnya dia mati. Dalam ilmu tajwid kan, dalam ilmu tajwid nun kalau kosong maksudnya dia mati. So sebenarnya dia tu mati tu sebenarnya. Ya. Walam yakun sebenarnya, tapi sebab dia di situ kita baca, kalau dari segi tajwid kita baca masuk lam terus ya. Itu orang bila gunah kan. Tapi kun tu nun tu mati ya. Sebab tadilah lam jazam tu. Sebenarnya yakunu asalnya yakunu. Okey, lam jazam juga. Dan tidak dia, yakun tu dia pun boleh, tidak dia menjadi pun boleh ya, tidak dia ataupun tidak dia menjadi ataupun tidak baginya, semua boleh. Dia banyak masuk sikit ya. Lahu baginya. Okay, la huruf jar yang keempat. Tadi kita jumpa bi dalam surah Al-Falaq, kita jumpa min, kita jumpa fi. Tadi kita dah jumpa 3 haraf jar ya. Sekarang haraf jar yang keempat. Kita ada 8 ya. La tu. Dia boleh jadi la, dia boleh jadi li. Macam tu. Lu bukan ya. So lahu baginya. La bermaksud bagi pun boleh, untuk pun boleh, kerana pun boleh. Boleh banyak maksud ya. Hu itu yang tadilah. Huwa humahum ya. Sekali lalu ya. Yang tadi huwa humahum masuk dhamir mutasil jadi hu je. So itulah hu tadi. Nya. Maksudnya nya. Ya, kalau huwa bermaksud dia, hu bermaksud nya. Apa tu kita kata tadi?
Tangan yang kedua tu dhamir mutasil berbeza penggunaan dia dengan dhamir munfasil. Kalau munfasil huwa bermaksud dia refer kepada orang yang sama, tapi bila kita kata hu, nya, kita tak kata dia dah, nya. So baginya lahu. Ya, hu itu adalah dhamir mutasil untuk huwa. Kita kata untuk huwa sebab dia bercerita tentang orang yang sama, dia tak ubah ya. Kufuwan ahad. Kufuwan tanwin ya. Tanwin kita ambil sebagai apa? Nakirah untuk hari ni lah, untuk ayat ni kita kata ya. Sebab dalam ayat ni dah tak ada benda lain ya. Nanti kalau kita jumpa tanwin itu bukan nakirah, baru kita cakap. Sekarang ni tanwin yang kita jumpa nakirah ya. Kufuan tu suatu yang setara, suatu yang sama level, sekufu ya. Dan tiada baginya, tiada baginya yang setara. Ahad tu satu apa pun macam tu, ahad tu diulang. Tak ada satu pun yang setara maksudnya. Okey, Ustazah rasa cukup kat situ. Ustazah nak tanya, ada soalan tak? Silakan. Indah boleh? Indah okey? InsyaAllah. Ustazah, yang tadi ahadu ni pun isim nakirah lah kan, sebab yang ni tanwin bahkan kan? Ya betul. Tapi dia lebih kepada ahad tadilah, bermaksud esa satu ya. Tadi qul huwallahu ahadun, maksudnya satu ya. Esa lah. Tapi di sini dia bukan bermaksud esa, bermaksud satu juga. Tidak ada satu pun yang setara dengannya. Sajalah ya, nakirah lah. Dia nakirah ni dia tak kisah atas bawah depan, dia tak kisah. Ya, asalkan dia tanwin lah. Satu pun yang setara dengannya. Okey. Orang lain ada soalan tak apa-apa? Silakan. Nanti tadi tak hari ni dah tambah lam jazam. Lam jazam ya. Dia bermaksud la je. Maksud dia sama dengan la, tidak ya. Lepas tu kita tambah fi'il amar ya, fi'il amar. Lepas tu fi'il mudhari', lepas tu fi'il madhi. Hari ni ada 4 benda baru ya yang kita belum pernah sebut sebelum ni. Ustazah tak nak tinggal, nak bagi terus senang kan, lagi cepat kan. Isim-isim tu kita dah ada nota lah, tapi yang ni semua belum ya. So susah ke? Fi'il mudarik ni yang tadi ya apa hamzah, ya nun dengan tu dia tak kisah ada baris atas ke baris depan ke bawah, semua tu tak kisahlah. Maksudnya permulaan dia ke apa? Permulaan dia ni. Okay. Macam ni lah, ni ya kan, yang ni you. Ya, okey. Dia sebenarnya gini ya. Untuk 3 huruf, ya-nya baru ya lah, ya. Tapi kalau untuk 4 huruf, ya tu jadi you. Tapi kalau 5 huruf dengan 6 huruf dia jadi ya balik. Jawapan dia dah. So okey, fi'il dia Ustazah ulang sikit je sebelum kita berhenti. Kita 3 minit. Fi'il ni dia bermula dengan 3 huruf. Okey. 3 huruf, lepas tu nanti dia ada 4 huruf, lepas tu dia ada 5 huruf, dia ada 6 huruf ya. 6 huruf satu bentuk je. 6 huruf tu paling senang. Satu bentuk saja. 3 huruf ni pula dia macam ni tau. Dia ada tadi kita jumpa khalaqa ya. Semua baris atas. Nanti kita jumpa yang tengah tu. Tengah tu dia boleh berubah tau. Atas boleh, bawah boleh, depan boleh. Yang tengah tu je. First and third tu mesti baris atas. Contohlah Ustazah bagi tak ada kat sini. Contohnya kalau khalaqa semua baris atas. Betul tak? Hasada semua baris atas kan? Tiba-tiba perkataan hasuna. Hasuna tu tengah dia baris depan. Atau perkataan amila tak ada dalam ni lah. Tak ada dalam ni amila. Amila tengok tengah dia baris bawah. Nampak? Yang tengah tu untuk fi'il madhi, yang tengah tu boleh berubah ke 3 baris. Semua baris atas pun boleh, tengah-tengah tu baris bawah pun boleh, depan. Tengah saja. Itu untuk 3 huruf. Boleh? Dah banyak dah kan? Cukuplah. Okey, kita maksudnya itu introduction untuk fi'il tu lah. Maksudnya ya tu tak semestinya dia baris atas atau ada baris depan lah. Mungkin ni 4, yang ni 3 lah. Ya, betul. Dia ada you. Dia ada ya, dia ada you. Kalau ya untuk permulaan 3 huruf ya. Kalau you nanti 4 huruf. Tapi kalau 5 dengan 6 juga dia pergi ya balik. Okey, boleh. Orang lain ada soalan tak? Berbeza kan? Sangat berbeza dengan ilmu tajwid kan? Betul tak? Ustazah, Kak Jan nak tanya macam apa kul tu, fi'il amar ada pattern. Fi'il amar.
Ada, saya saja tak sebut. Ada? Oh belum lagi ya. Sebab dia macam ringkas saja kan. Full dah. Okey, dia ada pattern dia. Betul, dia ada pattern dia. Fi'il amar ni dia untuk ni ah. Fi'il amar untuk orang yang depan mata kita saja. Ya, maksudnya untuk ni ah. Fi'il amar untuk ni, untuk jari hantu dengan jari telunjuk fi'il amar. Awak seorang lelaki, awak berdua lelaki, awak semua lelaki. Untuk fi'il amar ada 6 lah, ada 6 pattern. Sini kan satu jari ni ada 3 saja. So fi'il amar untuk menjawab kat Katie kita, fi'il amar ada patternnya, memang purposely Ustazah tak sebut sebenarnya, sengaja. Tapi kalau orang tanya kita jawab ada 6 pattern. Dah keluar lah, ada 6 pattern ikut jari ni, ikut jari telunjuk dengan jari hantu. Saya ikut memang untuk orang yang ni lah, untuk ni je. Dia tidak ada untuk yang ni. Tidak ada untuk ni dan tak ada untuk diri sendiri, tak ada. Dia hanya untuk ni saja fi'il amar. Sebab kita hanya boleh suruh orang yang di depan mata kita saja. Tak? Pergi awak solat, buatlah. Yang gaib tu tak ada lah. Yang gaib dengan diri kita, saya, ana, nahnu tu tak lah kan. Yes. Kalau boleh buat nyanyi-nyanyi lah. Bagi nyanyi-nyanyi, bagi tenang. Tengah-tengah nyanyi, tengah pumpang-pumpang masak-masak tu kan. Tengah masak ke apa ke, tengah iron baju ke apa ke. Nyanyilah. Huwa humahunna, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu munfasil. Kalau muttasil, hu ya, hu humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, ina. Cepatnya, senangnya. Dah lama tinggal menganga Dekat dengannya tu, kojap menganga. Tapi kerap-kerap dia bagi santai-santai, bagi gitu, bukan bagi hafazan apa, bagi familiar. Sebab hari ni dalam surah kita ni kita tak jumpa dhamir mutasil, tak ada. Kita dah jumpa dhamir mufasil satu. Mana tahu yang akan datang tiba-tiba kita jumpa tapi tadi ada hu tadi lahu tu ada. Ya, lahu tu kita jumpa dhamir mutasil untuk huwa, yang hu tu. Qul huwallah tu. Qul Huwa dhamir munfasil, lepas tu ayat yang lasu. Walam yakul lahu. Hu tu huwa. Ya. Okey, cukuplah tu. Okey, tak ada soalan dia boleh ya? Ustazah memang seronok. Dia ada satu kumpulan ya. Dia 2 orang tau, Puan Sri yang kawan dia. Ustazah, bila habis juzuk 1 tolong cerita. Puan Sri ni request, boleh? Saya ceritalah, habis je juzuk 1, dia orang habis juzuk 2. Lepas tu, bestnya Ustazah dengar cerita. Memanglah dengar cerita Nabi kan, cerita Nabi seronok. Macam tu lah ilmu bahasa Arab tu, dia dapat rasa tau dalam jiwa ni seronok. Sama lah pandai ngaji. Orang kata, ya Allah pandainya ngaji kita punya seronok. Kita bukan nak bangga pun, tapi seronok kan? Tak? Pandai ngaji, pandai ilmu bahasa Arab, insya-Allah ya. So tak ada apa-apa, kita akhiri di sini ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustazah.